بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat berapa sambungan kita? 10. Berapa? 10 kan? Soalan kita baca banyak. 10 kan? Ya. Okey. Okey, Bonda baca dulu lah kalau gitu. Okey. Daripada ayat ni kan 62 ke 26? 62. 62 Ya. Sampai 60 berapa Sampai 65. 65 sampai 65. Okey. Saya baca dulu Sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم Qalqalah tu kena jelaskan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Lam jaga, jangan mati, jangan hidup. Minal لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Ada satu lagi. Qiradatan khasiin. Qiradatan khasiin. Jadi kalau yang mati izhar ni nak kena hati-hati, takut dia melantun. Okey, terima kasih Bonda. Sama Ustazah. Okey, yang kedua tadi Bonda apa tukar tadi kan? Bonda Rubiah juga. Saya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Bonda, kejap. Bonda. saya. Kejap saya minta kerjasama yang tak baca, tolong mute-kan mikrofon. Sebab saya dengar suara orang lain. Okey, Bonda sambung. Wala khawfun ولا خوف عليهم ولا هم وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا Bonda. فوقكم. Bonda. Hello. Ya, saya. Okey. Wa id, jangan disebabkan nampak kha. Jangan disebabkan nampak kha, kita baca okhaz. Wa id akhadna. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم. Zal tu jangan bunyikan macam sin atau zai, dia tak boleh waz. Wazkuru. Hujung lidah keluar kan. واذكروا ما فيه لعلكم Fi تتقون. panjang. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم بعد ذلك. ثم توليتم من بعد ذلك. Boleh? فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم Warahmatuhu tu panjang. Warahmatuhu lakuntum minal khairin. Walaqad alimtul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan Bukan Bonda. Qiradatan khasi'in. Bonda kena ulang balik tu dekat sabati. Sabati tu. Sabdu tu. Sabati faqulna lahum. Sabati faqulna lahum. Bonda. Qiradatan khasi'in. Bonda. Sekejap. Dia suara saya sampai Ya, lambat ke sana tu. Dia bukan sab sebab ada sabdu. Sabati faqulna lahum. Sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Bonda. Sebab dia apa? Allahul azim. Sebab dia punya line tak berapa clear kan. Dia suara clear. Cuma dia putus-putus line tu, melompat-lompat lah sikit. Okey, terima kasih Bonda. Okey, next Jarugaya. Kena unmute dulu. Tak dengar suara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Yang itu dia dah jadi rosak sebab dia tercuri nafas. Kena ulang balik, berhenti kat mana tempat yang kita selesa lah, berhenti. Ulang balik lakun. Bukan, maknanya ayat tadi tu dah rosak. Sebab apa? Kita baca sampai lakuntum minal curi nafas. Maknanya ayat tu rosak. Kita kena ulang balik falaula dan pastikan berhenti, tak boleh berhenti pada khosirin sebab tadi kita tak sampai. So berhentilah pada kalimah warahmatuh ke, tiba-tiba terhenti lakuntum ke, tak apa. Lepas tu boleh ulang balik. Gitu. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. Masukkan. لقد علمتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. Masuk ain. Kalau nak sahaja dia jadi hamzah. Tekan ke bawah. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم. في السبت فقل, bukan waqul. Fa bukan wa. Nak ambil kat mana? Kena ambil balik. Walaqad. Fis sabti. Saya kata apa tadi Ustazah? Fis sabti waqul. Dia sepatutnya fis sabti faqul. Faqul, okey. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, alhamdulillah. Okey, Aja Zainab sambung. Aku bau goreng-goreng ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما. Alamak, putus. Khuzumai. Lagi sekali putus tadi. Khuzuma. Khudhu ma
آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dekat lam tu dia jangan macam seolah-olah berhenti minal khasirin. Sebab dia ada tawasud. Lalu saya Ustazah maksud. Dia jangan terhenti terus. Minal dia tak boleh. Nanti hilang tawasud dia. Lakuntum minal khasirin. Lembut kan lam tu. Falaulah. Boleh. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Tak boleh anak. Okay, Ajar Laila. Next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay dah? Dengar jelas. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. Ain cuma masukkan sikit lagi. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه Jangan qalqalah. Wadhkuru. واذكروا ما Jangan bunyi z. Dia tak boleh wadhkuru. Ada bunyi z. Ada bunyi z tu. Z tu jangan bunyikan. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم jangan qalqalah. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لا كنتم la pendek. Warahmatuhu lakuntum. خاسرين. Lagi sekali, kejap. Warahmatuhu tu pendek je. ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم في السبت فقل daripada fi sabati wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kha tu kena gegarkan, dia kena ada vibrate. Kha qiradatan khasiin.
qiradatan khasi'in. Dia kalau tak vibrate tu maknanya makhraj kita tu kurang tepat. Dia kha, dia kena ada getaran kan. Tu baru bunyi kha. Okey. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zah. Okey, Datuk Yasmin next. Datuk Yasmin unmute dulu Hello. Hello. Auzubillah, boleh? Okey ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Tu dengung sikit. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Datuk punya kha jangan khaw. Wala khaufun. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh Azal. Wa idh akhadh. Wa idh akhadna Akhadh. Kha tebal. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na Ada dua tempat tu Datuk kena betulkan sikit. Satu qaf, satu ra. Mitsaqakum wa rafa'na. mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khuzu ma atainakum. Ma tu sikit lagi. Ma tu paling kurang 4. Khuzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi alaikum wa Datuk, dot tu tebalkan dan dia jangan qalqalah. Falaula fadlullah Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dekat nun bertemu ta, dengan mim bertemu mim. Lakuntum minal khasirin. Lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan Datuk kena ulang faqulna. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sekejap Ra tebal, tan tu tak dengung. Kunu qiradatan khasi'in. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Datuk. Sadaqallahu maulana azim. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, Kak Su, next. Awalnya Ustazah unmute kan?
Apa dia? Unmute. Okay. Tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara Wan-nasara. was-sabiina. Jangan lebih. Kak Su jangan lupa. Mat asli jangan lebih. Jangan jadi 3. Wan-nasara was-sabiina man. Yang 2 harakat. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم Jangan lebih. Suatu terlebih itu. Wa-amila salihan. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم Ajruhum pastikan ain. أجرهم عند ربهم ولا خوف Wala khauf. Dia jangan wala. Dia panjang. Wala khaufun. عليهم ولا هم يحزنون Baru dia balance. Okay. وإذ أخذنا ميثاقكم Terlebih tu. alamak Akhadna dengan misa tu jangan lebih. Wa idh akhadna mitsaqakum. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Cuma dia tertukar huruf je. Fau bukan kau. Wa rafa'na fawqakumut tur. ورفعنا فوقكم Fau. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا بقوة bukan biqaw. بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم. Allah tu jangan lebih. فلولا فضل الله عليكم. Ada bunyi fadl tu. فلولا فضل الله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لكنتم من الخاسرين. لكنتم من الخاسرين. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Kak Su. Terima kasih Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Belum habis kan? Tadi walaqad dah. Tadi baru khasirin kan? Satu lagi tak sabar orang tu. Belum habis. Lagi satu. Sorry, lagi satu Kak Su. Ingatkan diskaun. Kalau diskaun sampai ayat bawah sekali. Allahu Akbar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Okay, sadaqallahul azim. Sadaqallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, alhamdulillah kita habis muka surat 10 Tapi separuh baru. Okey, nanti yang bawah saya dah bacakan kan? So nanti tinggal nak baca je lah minggu depan Ya. Hari ni kita nak fokus dekat yang hamzah wasal lagi tu. Sadaqallahul azim. Sebab ada yang tak jelas pasal bacaan hamzah wasal tu kan. Bonda Jarubiah sempat lagi 3.30 nak lift kan? Sempat lah. Cuma tak dengar je lah suara kalau tak unmute. Kalau ada nak tanya ke nak cakap apa-apa kena unmute. Kalau tak saya tak dengar suara masing-masing. Masa nak belajar ni bolehlah unmute semua orang. Sebab tadi masa nak menyemak tu kena mute dulu semua orang sebab takut saya tak dengar yang tengah baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok balik semula muka surat 83 Kan muka surat 83 kan? Yang minggu lepas pun nak ramai yang tak ada jadi saya ulang sikit balik semula. Boleh 83. 83. Lawasal. Yang tak ada buku guna buku pink Pink? Yang tak ada buku coklat pakai buku pink Ha. Datuk Yasmin punya buku pink hamzah wasal lah. Datuk Yasmin boleh tengok bahagian hamzah wasal belakang-belakang sikit lah. Muka surat 133. Ada. Oh, Ajar Laila tak pakai buku tu Saya tak pasti pula buku hijau tu muka surat berapa. Tapi tajuk hamzah wasal lah. Okey, tak apa. Check. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita nak sebut hari tu konsep nak membariskan hamzah wasal ni kan ramai yang tak berapa nak mahir kan nak membariskan bacaan sebab kalimah-kalimah ni dia mengandungi baris yang ada dekat tengah-tengah aja. Yang depan tak mengandungi baris. Dia hanya ada huruf alif, ada kepala sod. Macam mana cara nak guna? Yang pertama kita nak kena pastikan dia adalah perkataan fi'il ataupun isim. Dia ada dua bahagian. Fi'il tu perbuatan lah ataupun kata kerja. Yang kedua isim. Isim tu maksudnya nama. Kata nama. Dekat situ dia dah tulis kat situ. Jadi kita tengok kalau fi'il ataupun kata kerja itu dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama tadi saya sebut kita kena pastikan perkataan itu adalah datang daripada maksud perbuatan ataupun kata kerja kan. Okey. Yang pertama kalau huruf ketiga berbaris depan ni hari tu ada yang minta dia punya contoh kan. Saya nak bagi contoh untuk minggu ni supaya kita nampak dia punya. Sekejap Saya cuba tuliskan dia punya muka surat 84 ni dia dah letak.
Dah siap surah apa, muka surat berapa untuk kita rujuk. Kalau siapa ada Quran boleh buka teruslah. Okey, kita fokus dulu pada fi'il ataupun kata kerja yang pertama. Apabila huruf ketiga baris depan asli. Ni nanti saya terangkan ni dhammah asli dengan dhammah mendatang ni yang tak faham itu kan. Okey, buka muka surat 84 sebelah dia. Ni bacaan baris depan dhammah. Jika huruf ketiga pada perkataan kata kerja berbaris dhammah, maka hamzah wasal akan baca dengan dhammah. Okey, cuba tengok contoh dia dekat muka surat 84 ni. Kalimahnya ud'u. Kalimahnya ud'u. Yang ditulis dalam Al-Quran adalah yang warna biru ni pada penulisan. Okey, yang tak ada buku tahsin ni boleh buka muka surat 281. Buka Quran. Ni kita boleh rujuk. 281. Buka 281 surah An-Nahlu ayat 125. Surah An-Nahlu. Ada yang sebut An-Nahli, An-Nahlu, dua-dua boleh. Okey, 281. Lupa tak? Ayat berapa Ayat Ustazah? 125. Awal dia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Okey. Ud'u kan? Ud'u. Ud'u tu seru maksudnya, serulah. Kan perbuatan tu kan, itu namanya fi'il. Maknanya kita tahu ud'u tu mengajak atau menyeru. Kita berdakwah, dakwahkan orang tu kan. Contoh, ud'u tu maknanya mengajak, menyeru Jadi kat situ itu fi'il. Jadi kita dah kenal pasti kalimah itu kalimah fi'il. Tengok kalimahnya, kat depan tu ada alif, ada kepala sad. Itu menunjukkan hamzah wasal. Jadi macam mana dia boleh dapat ud'u? Sebab huruf ketiga pada kalimah ud'u itu berbaris depan. Mana huruf ketiga? Ain. Ain baris depan kan? Jadi kita tahu bacaannya ud'u ila. Okey. Kita tengok lagi satu. Muka surat 455. Surah Sad. Okay, surah Sad. Ya, anak tanya you. Tab ni dia punya pen kat mana? Oh, dalam pencil box. Itulah. Terima kasih. Okey, ayat 42. Ayat 455. Terima kasih. Ayat 42. Bawah sekali. Jumpa tak? Irkut. Tak boleh irkut sebab huruf ketiga kaf. Kaf baris apa? Bila baris depan, kita kena ikut baris depan. Ni kena ingat tadi. Urkut. Jangan irkut. Jangan irkut. Urkut. Sebab dia kata, kalau kalimah itu menunjukkan fi'il ataupun perbuatan, tengok huruf yang ketiga itu kalau berbaris depan, maka kita kena baca dengan baris depan. Urkut. Kabulkan doa. Kabulkanlah. Kan kita minta kan. Itu perbuatan lah tu. Minta Allah kabulkan doa. Kan. Jadi kalau macam ada setengah orang yang macam tak berapa faham makna, first kali tengok terjemahan. Kalau tak faham juga, boleh tengok huruf ketiga je. Cuma kita nak kena kenal pasti, adakah kalimah itu memberi maksud perbuatan. Bacalah, bantulah, apa lagi, apa-apalah yang menunjukkan perkataan itu makna sedang melakukan, kan, membuat. Tu fi'il lah nama dia. Nama dia fi'il ataupun kata kerja. Okey, boleh? Ustazah. Ya, Ustazah. Dato'. Halo Ustazah. Ya, dengar, saya dengar. Kalau misal kata kita lupalah, kita lupakan kata kerja ke apa ke, kita tengok yang huruf ketiga tu aja baris depan, kita terus baca depan. Betul. Boleh ya? Kecuali kalau huruf ketiga itu adalah dhammah mendatang. Kejap lagi saya terangkan pasal dhammah mendatang. Macam ni huruf ketiga, dhammah ni memang dhammah asli. Maknanya memang asal kalimah itu memang dia dah dhammahkan dah. Okey. Alright. Baik. Nampak kalau huruf ketiga baris depan, huruf pertama itu automatik dia bunyi dengan baris Depan. Okey, itu dapat yang pertama?
Ya. Okey. Seterusnya, tengok balik muka surat 83 tadi. Okey. Hamzah wasal yang di hadapan, ini untuk fi'il dulu isim belum. Kalau dia tidak ada baris, kalau huruf ketiga itu berbaris atas atau bawah, atas atau bawah. Tadi huruf ketiga baris depan. Ni atas dan bawah. Jadi huruf pertama itu dibaca dengan baris bawah. Bawah. Dibaca dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga tadi baris apa? Depan. Atas dengan bawah. Depan tak? Depan tadi dah baris depan. Depan. Bawah. Sekarang ni dia nak cerita apabila huruf ketiga baris atas Ataupun bawah. Bawah. dia kena baca dengan baris Bawah. Bawah. Okey, tu yang mana? Cuba kita tengok sekejap muka surat 85 buku tahsin coklat tu. Nanti saya terangkan muka surat berapa untuk yang tak ada buku tu. Okey. Cuba tengok pada kalimah ihdina. Ni pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas sirah. Macam mana kita tahu ihdina? Sebab kita dah hafal dah ihdina. Kan? Kita dah biasa. Kan? Sebab kita dah biasa, kita tahulah ihdinas siratal mustaqim. Macam mana kita tahu? Sebab kita hafal. Okay, kita tengok surah Al-Mu'minun, muka surat 348. Surah Al-Mu'minun. Ni boleh semak. Muka surat 348. Jumpa? Idfa. Saya pun tak jumpa. Okey, ada. Muka 348. Allah. Okey, ayat 96. Ayat awal tu, idfa. Macam mana kita boleh dapat idfa? Huruf ketiga. Huruf ketiga. Ke baris. Baris bawah. Huruf ketiga baris. Baris Baris atas. atas. Huruf ketiga baris atas iaitu huruf fa. Kena baris bawah. Dia ada dua ni. Dua benda yang sama ni. Huruf ketiga kalau baris atas dan baris bawah, maka dia baris bawah. Bawah. Yang huruf ketiga yang tak sama tadi baris depan je. Baris depan tu dia seorang-seorang dia. Tapi kalau huruf ketiga ni baris bawah dengan baris atas, yang di awal tu ataupun huruf pertama itu dibariskan dengan baris Bawah. senang aja kita nak kenal fi'il ni. Fi'il ni dia tidak dimasuki oleh alif lam. Tu je. Kalau hamzah wasal yang isim, depan kalimah itu mesti ada alif lam. Itu namanya alif lam ta'arif. Alif lam ta'arif tu pula dibahagikan kepada dua. Alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Jadi pada alif lam qamariyah dengan syamsiah ni jangan kita pandai-pandai baca I atau U. Dia memang takkan jadi I dengan U. Dia akan jadi A sahaja. Itu kena ingat. Okey? Boleh? InsyaAllah. Okay. Tengok pula pembahagian yang ketiga pada muka surat 83 bahagian fi'il tadi. Apabila huruf ketiga berbaris dhammah mendatang, maka dia kena baris bawah juga. Macam mana kita nak kenal huruf ketiga yang dhammah mendatang? Okey, cuba tengok muka surat 85 yang bawah. Okey. Bawah nombor 3 tu nampak? 4 kata kerja yang huruf ketiga berbaris dhammah mendatang yang hamzah wasal dibaca dengan baris kasrah. Okey, kerana apa dia sebut dhammah mendatang? Okey, kerana dia ada kalimah asal dia. 4 ni. Kita kena ingat 4 ni saja, yang lain tak ada. Okey, 4 ni. Okey, cuba tengok kalimah dia yang dah ditulis dalam Quran tu yang warna biru. Du, imdu, ibnu, imshu. Kita dah nampak dia dot baris depan, nun baris depan, shin baris depan. Kita fokus pada huruf ketiga sekarang ni kan. Semua baris depan. Tapi asalnya, asal 4 kalimah tadi, iqdu, imdu, ibnu, imshu tu kalimah asal dia bukan itu. Kalimah asal dia adalah yang warna coklat kat tengah tu. Warna coklat. Iqdi. Iqdiyu, imdiyu, ibniyu, imshiyu. Jadi kalau kita tengok huruf ketiga baris Baris bawah. Asalnya.
Asalnya Asal. huruf ketiga tu baris bawah. Bawah. Ha. Okey. Jadi sebab tu dibariskan dengan baris bawah. 4 kalimah ni sahaja. Iaitu iqdu, imdu, ibnu, imshu. Okey. Boleh? InsyaAllah. Okey. Ini 4 kalimah ini daripada daripada perkataan. Daripada fi'il ataupun perbuatan Fi'il 4 sahaja. Iqdu, imdu, ibnu, imshu. Boleh? Ini dia masukkan saja. Tak, itu asal dia. Sekarang ni dalam Quran yang penulisan warna biru tu. Cuma sekarang ni Okey. ceritanya macam mana kita nak mengingat, kita kena hafal sikitlah kalimah tu. 4 ni sahaja. Kalau rasa macam kita tak berapa mahir, sebab tu dia sediakan sekali surah apa, muka surat berapa. Cuba kita tengok muka surat 217, surah Yunus. Tanda siap-siap. Saya suka pesan macam tu supaya apa? Kita tak confuse. 217 surah Yunus. Ini Ayat Quran dah siap tanda dah beri tepi. Macam mana? Quran saya memang dah ada. Oh, yang ni tak ada. Oh, tapi sebab yang ni dia terus. Kita tak biasanya tak berhenti kot. Ini Maqdu kan. Ini tak kisahlah sebab dia dekat tengah-tengah. Ayat 71. Ayat 71. Summa qudu ilayya wa la tunzirun. Betul-betul hujung ayat 71, muka surat 217 tu. Ujung. Baris yang ketiga masuk baris keempat. Baris ketiga masuk baris keempat. Jumpa tak? Summa udu. Okey, dia kalau sambung tak ada masalah. Katalah dia nak baca dekat bahagian summa tu dia tak ambil, dia ambil dekat bawah tu je. Dekat du tu. Macam mana nak bunyikan? Dia kena bunyi iqdu. Ini sebagai orang kata nak bagi faham ilmu. Tapi kalau dia tak, kalau dia menyambung, tak adalah masalah. Dia kena ikutlah pada kalimah summa tu. Ma tu kan baris atas. Jadi ikut saja. Summa qudu. Kenapa ma pula? Sebab dah memang mi baris atas kat situ. Yang selalu confuse Ustazah. Jangan confuse pun dia. Sebab kita bukannya ulang dekat situ. Kalau tak ulang kat situ, tak ada masalah. Ni sebagai ilmu. Ustazah, Ya. kalau ikut formula asal tadi tu dia patut tanda depannya kan? Kalau ikut yang formula asal, huruf ketiga tu depan, maknanya dia depan lah juga. Tapi untuk yang ini ni dia di bawah. Sebab dia ada kalimah asal. Yang kalimah tadi tu memang dia dah memang baris ketiga tu, huruf ketiga baris depan. Yang ini huruf ketiga baris bawah asalnya. Tapi kita, okey. Ustazah minta maaf saya terpaksa keluar. Tak apa bunda. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Maaf ya. Tak apa. Assalamualaikum. Baik, Kak Ruby. Okay, bye. Tak apa. Nanti sebab bahagian Hamzah. Tengok rakaman. Bahagian Hamzah wasal ni dia memang dia kena tengok, perhatikan betul-betul. Pelan-pelan. Kunci rumah ada kan? Kunci rumah. Okey. Ustazah? Ya. Ustazah, apa ni, yang lagi tiga tu kat mana dia punya ayat tu, Ustazah? Sekejap. Contoh tadi yang pertama, iqdu tu. Yang lagi. Ayat 65. 265. Kejap ajar Laila. Saya baru nak menunjukkan ni satu-satu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, imdu tu yang mana kalimah asalnya imdiu, surah Al-Hijr. Muka surat 265. Muka surat 265. Ayat 65. Muka surat 265, ayat pun 65. 4 dari bawah. Dekat sini pun tak ada masalah sebenarnya. Kat sini pun tak ada masalah sebab kita menyambung. Ada waw depan dia. Jadi waw tu baris apa? Baris keempat Waw tu baris apa? Atas. Atas. Jadi bacaan dia wamdu je lah.
Ni sekiranya kalimah itu dibaca dengan tidak atau dimulai dekat situ. Tapi kalau dah dimasuki oleh huruf lain, memang tak ada masalah. Jangan confuse. Ni terus je. Ahadun wamdu haitsu tu'marun. Tak ada masalah. Ini kalau sekiranya dia berada di awal atau di hadapan. Okey, seterusnya. Tengok surah Al-Kahfi muka surat 296. Muka surat 296 ayat 21. Atas tu Lupa tak yang mana satu? Ibnu tu. Faqalu banu alaihim bunyana. Jadi saya rasa tak ada masalah lah. Ni cuma kita nak belajar je ilmu tu macam mana nak berikan kalau di hadapan. So yang kita tengok ketiga-tiga ni semuanya di tengah-tengah. Jadi ada masalah tak? Saya rasa tak ada. Okey, alhamdulillah. Jadi faqalu banu. Jangan pula baca faqalu ibnu. Ustazah ketik ibnu ni sudah habis saya. Bila dah sambung tak ada masalah Okey, jumpa kalau ni tak payah tanda lah sebab kebanyakan orang yang kalau kita jumpa kalimah tu kita akan sambung. Betul? Tak ada ambil dekat situ kan? Dan akhir sekali muka surat 453 surah Sad. Surah Sad muka surat 453. Dia memang kalau kita belajar bab-bab Hamzah Wasal ni memang kita kena buka Quran banyak. Sebab dia banyak tempat Hamzah Wasal yang orang keliru kan. 453 ayat 6. Ni. Wanqalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Ini pun kat tengah-tengah. Jadi tak ada masalah. Animshu. Kebetulan nun pula pada bawah. Masuklah terus pada mim. Animshu. Okey, boleh? Allah. So yang ni saya rasa tak ada keraguan ni. 4 kalimah ni mudah untuk kita faham sebab dia ada huruf lain yang menyambung kat depan. So, kita akan ikut sahaja pada baris yang ada pada huruf tu. Itu pada kalimah fa'il. Jadi mudahnya tadi, conclusionnya, fa'il ni kita ada 3 bahagian. Yang pertama, huruf ketiga baris depan. Kita ikut huruf pertama pun baris depan. Ini untuk perkataan yang memang baris ketiga itu asal. Dhammah tu asal, bukannya mendatang asal. Lepas tu yang kedua, kalau huruf ketiga itu baris sama ada atas atau bawah. Atas atau bawah, dia kena bariskan huruf pertama itu dengan baris bawah. Dan yang ketiga ini sekiranya huruf itu dhammah mendatang. Macam mana dapat dhammah mendatang? Ini 4 ni tadi. Iqdiyu, imdiyu, ibniyu, imshiyu. Iqdiyu jadi iqdu. Tu datang kemudian dia punya dhammah tu. Maka dia kena baca dengan baris bawah sekiranya kalimah itu berada di hadapan sekali atau kita nak ulang dekat bahagian tu. Bahagian kalimah. Tapi kalau kita tidak mengulang kat depan, 4 kalimah tadi bukan berada di depan tapi mengikut sahaja pada awal ayat, tak ada masalah. Dia just follow je baris pada ayat tu. Itu bahagian fa'il. Tu baru bahagian fa'il. Ada tak ustazah kalau dia macam kita ni? Macam ni ustazah, bukan di tengah-tengah. Ada tak? Tak ada. Untuk yang ini tak ada. Yang itu ada tapi bukan kata kerja tapi isim. Kejap lagi kita masuk. Fa'il 4 sahaja. Okay? Okay. Dia ada lagi satu tak silap saya. Cuba tengok surah Toha ayat 64. Itu. Surah Toha. Sekejap Surah Toha muka surat. Itu ni tu ke? Bukan. Itu bukan. Toha. Sekejap kita cari surat berapa. Surah Toha ayat 64. Muka surat 315. 315. Ayat berapa ustazah? Ayat 64 bawah. 64. Okey. Yang ini pun sebenarnya dia dekat tengah-tengah. Dan bila dekat tengah-tengah dia jadi ada bunyi hamzah.
Fa'ajmi'u kaidakum thumma tu saffa. Thumma tu saffa. Tapi bila dia nak ulang dekat itu tu, kat situ, dia dah gugur bunyi hamzah. Jadi itu saffa. Sebab kalimah asalnya itiu. Itiu asal dia. Jadi itu. Sekarang tak payah cari lagi lah. Asal dia memang kalimah tu dah jadi itu. Okay. Boleh. InsyaAllah. Sekejap. Okey. Cuma ada satu surah, cuba tengok pada surah Al-Baqarah, muka surat 49. Muka surat 49. Ini banyak sikit kita punya kerja buka berhelai-helai muka surat. Allah bagi pahala banyak sikit hari ni. Sebab dia kerja keras. Muka surat 49 ayat 283. Agak-agak saya nak cerita yang mana ni? 283. Iya ke 283? Betul lah 283. Cuba tengok baris yang Cuba tengok baris. Bukan. Baris kedua. Baris kedua. Baris yang kedua, betul. Falyu'addil ladzi tumina. Falyu'addil ladzi tumina tu, kalau kita baca bersambung, dia macam tadilah yang saya sebut itu tu, itu jadi itu tu kan. Yang surah Toha tu. Yang ini surah Al-Baqarah ni kalau kita sambung dia bunyi hamzah macam biasa. Tapi kalau kita nak berhenti dan kita ulang dekat situ, kita tak boleh sebut iktumina sebab dia ada huruf waw. Dia kalau hamzah wasal sebelum waw tu lah ada alif kepala sod tu. Kalau hamzah wasal diikuti dengan huruf hamzah sebagai huruf kedua tu kan pada waw tu, maka dia jadi utumina. Dia bukan itumina. Katalah kita baca falyu'addil ladzi tumina amanatah. Lepas tu dia nak ulang utumina amanatahu, dia tukar waw. Utumina. Cuba tengok muka surat 84 buku tahsin tu kan, dia dah tulis siap-siap. Penulisan dia ada hamzah tapi bacaannya tak ada bunyi hamzah. Utumina. Maka dibariskan dengan baris depan. Dhammah. InsyaAllah. Itu satu tempat lah. Okey, Kalau boleh? kita sambung aja, isfal yu'addil ladzi tumina. Dia ikutlah zal baris bawah tu. So tak ada masalah. Follow je. Macam yang saya ceritakan tadi tu lah pada 4 kalimah. Fi'il tadi kan. Iqdiyu semua tu. Iqdiyu, imdiyu, ibniyu, imshiyu tu semua kedudukan dia dekat tengah. Jadi bila bersambung memang tak ada masalah. Ikut sahaja kalimah sebelum dia baris apa. So follow. Clear Datuk? Ya. Jelas dia hamzah wasal memang nak kena betul-betul perhatikan. Itu baru bahagian fi'il. Okey. Bahagian fi'il ni yang pening sikit sebenarnya. Tapi bahagian isim insya-Allah boleh. Okey, kita buka balik 83. Isim ataupun kata nama. Ni bahagian kedua lah. Tadi kita sebut konsep untuk membariskan hamzah wasal ni dia bagi dua bahagian. Yang pertama pada perkataan kata kerja atau fi'il. Yang kedua pada isim ataupun kata nama. Okey. Okey, untuk kata nama ni dia dua bahagian. Isim ma'rifah dengan isim nakirah. Isim ma'rifah yang banyak sebenarnya, isim nakirah tak banyak. Nanti saya terangkan pembahagian dia. Yang pertama dulu kita tengok isim ma'rifah iaitu kalimah-kalimah isim yang dimasuki oleh alif lam. Terdapat lam ta'arif ni maksudnya alif lam lah. Contoh macam kalimah-kalimah yang mudah dalam bahasa Arab kan. Contoh kitab. Kitab kan, kitab apa? Buku kan? Kitabun buku. Al-kitabu. Dia ada alif lam. Itu isim. Al-kursiyu. Contoh. Al-maktabu. Al-qalamu. Itu semua adalah kalimah-kalimah isim yang dimasuki oleh alif lam itu disebut isim ma'rifah. Okey.
Okey, macam mana kita nak kenal isim makrifah? Cuba tengok belah bawah ni. Alif lam. Bacaannya mesti dibariskan dengan baris fathah sahaja. Okey, hamzah wasal yang terdapat pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah hendaklah dibaca dengan baris fathah. Fathah tu atas lah. Atas. Jika dimulakan bacaannya dengan alif lam tu. Cuba tengok dia ada bagi dua contoh. Satu al-jahra, satu as-sabirina. Dua-dua tu tidak ada baris kan? Tapi kita perlu membariskan dengan baris fathah sahaja. Sebab apa? Syarat dia ada alif dan lam di hadapan. Berbeza macam fi'il tadi, alif sahaja, tak ada lam kan? Okey. Jadi tanda alif lam qamariyah, lam itu ada tanda mati. Itu je. Tanda alif lam syamsiyah, lam tak ada tanda mati. Tapi selepas lam adalah huruf yang bertanda sabdu. Itu sahaja cara kita nak kenal. Yang ditulis kecuali pada surah Al-Hujurat ni. Kalau kita tengok kan bacaan dia, penulisan tu kat situ al-ismu. Tapi bacaan dia tu ada dua kan. Al-ismu satu lagi lismu. Lismu. Tahu kan yang ni? Al-lismu. Bi'salismu tu. Ini nakal. Ini bacaan nakal, ini lain. Maknanya yang ini tak termasuk lah. Kalau nak buka boleh. Buka muka surat 516 ayat 11. Bi'salismu. Surat 516. Surah apa? Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. 116. Ayat berapa Ustazah? Ayat 11. Ayat akhir. Okey. Ayat akhir. Baris kedua akhir. Bi'sal ismul fusuku. Asal dia bi'sal ismu. Tapi dia tak boleh baca bi'sal ismu. Lismu. Satu al-ismu lah. Kalau al-ismu tu kalau kita nak ibtidak kat situ. Tapi tak mungkin lah ibtidak kat situ. Sebab kita nak ibtidak mesti daripada bi kan. Jadi kalau kita ibtidak daripada bi, dia tak boleh dihidupkan alif lam tu lagi. Dia terus dinakalkan atau ditukarkan. Bi'salismul. Lam tu terus lam itu terus dibariskan bawah. Bi'salismu. Itu namanya bacaan naqal. Bagi Hafs an Asim. Boleh? Bi'salismu. Ustazah masuk yang ni lah, penulisan ni. Ya. Penulisan dia begitu. Penulisan dia begitu, bacaan dia lismu. Okey. Kaedah tu kalau dia sambung kaedah yang kedua, kalau dia tak sambung bacalah al-ismu. Dia kena hidupkan. Kalau sambung tak boleh hidupkan. Bi'salismu. Okey, boleh? Okey Ustazah, maknanya kita baca ni bi'salismu, bukan kita baca bi'salis, tak ada sabdu Tak ada. Sebab Maknanya lam itu kalau tengok hanya ada baris bawah saja, ada tak tanda sabdu. tak ada. Jadi bi'salismu, dia jangan diberatkan, dia ringan sebab tak ada sabdu tadi. Bi'salismu. Maknanya hamzah wasal ni tidak berfungsi lah. Tak, sebab dekat tengah tu kan. Disambung je terus. Bi'salismu. Kalau perasan, kalimah-kalimah lain yang mengandungi hamzah wasal bila bersambung bunyi tak hamzah wasalnya? Tak, samalah macam ni konsep dia. Cuma beza dia ada dekat tengah-tengah yang ada alif lam. Jadi dia gantikanlah lam itu baris bawah terus. Bi'salismu. Bi'salismu. Dia jadi lagi ringan dan mudah nak sebut kan? Okey. Kalau kita nak mula jadi alismu kan? Al-ismu. Kalau nak Al-ismu. mula al-ismu macam biasa. Okey. Boleh? Okey. Baik, untuk bacaan alif lam ta'arif tadi, alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah, itu sangat banyak dalam Al-Quran. Sangat banyak. Itu nak contohkan ke? Sebab dia dah bagi dua contoh. Kalau alif lam qamariyah, lamnya mati, iaitu al-jahra tu. Alif lam syamsiyah, lam itu tidak ada tanda apa-apa. Tapi selepas lam itu ada huruf yang bertanda sabdu. Huruf yang bertanda sabdu tu tak kisah huruf apa pun. Janji nampak dia tanda sabdu, kita tahu syamsiyah. Maknanya bacaan tu tak payah bunyi lam. Dan kalau alif lam qamariyah, lam itu ada tanda mati. Maka dia kena bunyikan lam. Begitu kaedah dia. InsyaAllah. Cuba kita tengok muka surat 10 yang kita baca tadi. Kat sini pun kita tengok dah banyak dah alif lam.
Syamsiah ataupun alif lam. Cuba tengok baris yang pertama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Cuma beza dia ada waw kat depan. So tidaklah perlu kita membunyikan wa an-nasara sebab dia adalah hamzah wasal dekat tengah-tengah. Kan? Banyak ni alif lam. Minal khasirin. Banyak sampai bawah ni pun banyak alif lam. Cuma bezanya alif lam itu di tengah-tengah. Jadi pun sama, tak ada masalah. Dia sama macam fi'il tadi. Kalau fi'il itu berada di tengah, maka tidak ada pertikaian kita nak membariskan dengan cara macam mana. Ikut sahaja pada huruf sebelum dia. Boleh Boleh. Mudah. Kita tengok pula pada bacaan muka surat 86. Ni ada 8 kata nama. Ni tadi yang 4 tu kata nama, kata fi'il. Fi'il kan yang 4 tadi. Kata kerja ataupun fi'il lah. Tapi ini ada 8 kata nama yang mana hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Ni itu isim nakirah. Maknanya kata nama yang dia tak ada alif lam. Macam mana kita nak kenal, pastikan itu adalah nama. Okey. Cuba kita tengok satu persatu. Ibnu. Kalau ikutkan pada nak menyelesaikan permasalahan fi'il tadi, kalau huruf ketiga, dia kena baris ketiga kan? Ini tidak. Maknanya kalimah ni huruf ketiga dia ada bermacam-macam baris. Dia ada baris depan, dia ada baris atas. Lepas tu dia ada, tak ada, dia depan dengan atas je. Tapi dia tetap juga dengan baris bawah. Maknanya first kali dia nak kena kenal pasti kalimah itu bentuk isim ke fi'il. Kalau confuse ataupun tak ingat kan, memang kita kena tanda. Tu dia dah sediakan, kita tengok satu persatu Surah Ali Imran, muka surat 55. Buka surah Ali Imran, muka surat 55, kita tengok satu-satu. Kalau dia kat tengah-tengah, dia tak ada masalah. Ayat 45. Ayat 45 bawah sekali. Ibnu. Ini tak ada masalah. Cuba tengok kat mana? Bawah sekali kan. Min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Nampak? Isa bin. Dia jadi ikut baris atas sebab sin baris atas. Tapi kalau dia nak baca tiba-tiba ulang Ibnu. Ibnu tu dia kena ulang lah. Sebab Ibnu ni maksud isim. Ibnu tu anak. Isa anak kepada Maryam. Anak tu kan nama. Dia sebut sebagai nama. Dia bukan perbuatan. Isim tu nama kan. Ibnu tu maksudnya bin. Bin tu menunjukkan kepada nama orang. Jadi memberi maksud isim, maka dia kena baris bawah kalau di awal. Kalau dia kat tengah, tak ada masalah. Jadi yang ini pun saya kira tak ada masalah. Bukan tak ada orang. Ada juga yang mengulang tapi tak ramai orang yang mengulang dekat Ibnu tu. Paling tidak dia akan ulang min husmuhu. Tak ayatnya tak betul Ustazah. Macam mana? Ayatnya tak betul lah. Isa Ibnu tu bin. Bin Maryam tak tahu siapa kalau kita mula kan. Tak betul maksudnya apa? Tak. Kalau kita start dengan Ibnu Maryam. Ibnu Maryam tu apa dia tak dengar? Dia nak tanya. Macam kita mula dengan Ibnu Maryam tu seolah macam ayat tu tak lengkap lah kan. Tak lengkap lah. Dari sini makna tak lengkap lah. Cuma dia nak tunjukkan kaedah membariskan kalau sekiranya ambil kat situ. Okey. Lepas tu tengok pula muka surat 79 surah An-Nisa ayat 12. Atas sekali. Ayat 12. Panjang tu ayat 12 yang mana satu? Imra'atun. Kat mana? Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun. Pun tak ada masalah. Orang tak akan ambil dekat imra'atun. Dia akan ambil paling tidak aw imra'atun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7. Kan ada kalimah aw imra'atun kan? Jadi jarang orang tak ambil imra'atun. Cuma kaedahnya tadi kita nak kena kenal pasti imra'atun itu adalah isim.
Jadi bila isim, dia automatik baris. Imro'atun. Okey. Lepas tu, okey, boleh tanda terus tu. Sebab kita sambil belajar ni kita tanda terus supaya ingat. Okey, 8 kata nama ni. Kata nama lain tak ada Okey, lepas tu surah An-Nisa, muka surat 106. Muka surat 106 ayat dah hujung-hujung ni. Dah hujung sekali. Muka surat 106. Dia dekat surah Al-Maidah dah. Okey, isnataini. Fa in kanat tasnataini. Pun sama dekat tengah-tengah. So tak ada masalah. Kita tak payah bunyikan isnataini. Terus je kanat tasnataini. Baris ketiga. Jumpa? Okey, jumpa Okey, cuma saya nak kenalkanlah kalimah ini berbentuk fi'il ke isim. Itu. Jadi boleh tulis kat situ. Itu isim. Kita kenali isim. Jadi bila kita ingat isim, bila tahu dia tulis kat situ isim, kita akan ingat isim mesti huruf ketiga pula. Mesti kalau dimulai dekat kalimah isim, mesti dibaca dengan baris bawah. Kalau sambung, tak payah ikut baris bawah tu. Dan akhir sekali muka surat 106 juga pada kalimah imru'un. Ayat berapa Zah? Ayat 176 juga. Atas sekali. Ini imru'un. Ayat yang tadi juga, tadi kanatas nataini. Yang ni ini imru'un. Pun sama juga dia ada ini kat depan, kan? Takkanlah tiba-tiba kita dah baca separuh jalan, tiba-tiba nak ulang dekat imru'un. Agak mustahil lah. Cuma macam saya sebut tadi, kaedah. Sebab imru'un itu isim. Itu. Boleh? Allah boleh. Mudah ni. Okey, dan kita tengok bawah. Ada sikit lagi. Saya nak habiskan sikit lagi ni. Okey, sebab saya pun sebenarnya nak kena awal. Nak keluar awal. Ada urusan. Kita habiskan sikit lagi lah. Maknanya kita habiskan dulu yang bahagian ni Ya. Boleh? 38. Dia Suriati dah masuk Oh, dah masuk. Alamak. Tak perasan, sorry. Kan sempat lepas habis ni sekarang, saya terangkan ni, bacalah sekejap yang tadi tu. Boleh baca kan? Boleh. Okey. Saya nak habiskan lagi 4 kalimah ni untuk yang bahagian isim. Okey, muka surat 238. Surat 238 surah Yusuf. Ini kalau boleh semua saya minta tanda. Senang kita nak apa? Nak kenal dia isim ke dia fi'il kan? Muka surat 238 ayat 30 surah Yusuf. Bawah sekali. Pada kalimah imra'atu. Wa qala niswatun fil madinati imra'atu. Ini pun tak ada masalah juga sebab dia berada di pertengahan ayat. Sekiranya nak ambil kat situ, kena pastikan imra'atu tu, imra'ah tu maksudnya apa? Perempuan kan? Maknanya dia dikenali sebagai isim lah nama. Perempuan tu kan nama, dia bukan perbuatan. Kita tulis isim lah Ustazah. Ya. Dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaika. Dia nak cerita pasal perempuan. Okey. Baik, seterusnya surah Al-Hajj. Muka surat 337. Tanda siap-siap. Kita nak cari ni tanda terus siap-siap. 37. Tanda bukan apa. Saya minta tanda tuliskan itu adalah kalimah isim. Yang mengandungi hamzah wasal. Okey, surah Al-Hajj. Ayat 40. Ada muka surat apa tadi? 337. 337. 337 40 ya. Jumpa tak? Ke berapa? Line berapa Ustazah? Sekejap. Fi hasmullah. Ismu tu. 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau dah nama ismu tu memang nama lah, memang isim. Isim.
Itu pun sambungan daripada fiha. Jadi tak ada masalah juga. Fiha ismullah. So ayat bukan. Betul lah, betul ayat 40. Saya salah pandang ni. Betul ayat 40 betul-betul. 10. Ya. Okey. Lepas tu next muka surat 441 surah Yasin 441 ayat 14. Surah Yasin ayat 14. 14. Il arsalna ilaihi musnaini. Musnaini sebab baris depan tu pada kalimah ilaihimu. Musnain. Kalau nak ulang kat situ isnaini. Isnain. Isnaini sebab isnaini itu adalah isim. Isnaini. Isnaini itu dua. Isim lah tu. Dia bukan perbuatan. Okey. Dan Ayat berapa Ustazah? ayat 4 boleh. Ayat 14. Yang 40. Ayat 4 boleh. 337. 14. Musnain. Okey. Ilaihi musnain. Itu tak ada masalah. Okey, dan akhir sekali pada muka surat 561, akhir sekali surah At-Tahrim. 561. 561. Surah At-Tahrim ayat 2 boleh. Tu ibnata. Wa Maryam binata Imran. Maryam binti Imran tu kan? Tu ibnata tu maknanya menunjukkan nama, isim. Menunjukkan dia adalah orang kan. Jadi kat situ kalau kita nak ambil tidak kat situ mesti ibnata sebab dia isim. Tapi kalau tak tidak kat situ ikutlah baris sebelumnya wa Maryam binata. Ayat berapa Ustazah? Lekatlah ke page ni. Ayat 12. 12. Bawah sekali. Jadi kalau kita tengok ke-88 kalimah tadi adalah kalimah isim yang mana kedudukan dia berada di tengah kalimah. Yang jarang orang ambil dekat situ. Jadi ada masalah tak? Tak ada insya-Allah. Cuma kita lebih nak kenal kalimah itu adalah kalimah isim dan bukan fi'il. Wa Maryam. Map lah Ustazah. Of course sebab dia mengikut mim baris atas. Map lah Ya. Kalau sambung jangan sekali-kali kita hidupkan wa Maryam ibnata. Ustazah kata macam tu ibnata. Tidak. Ibnata sekiranya dibaca di awal. Okey. Wa Maryam binata. Boleh? Jelas tak sekarang? Nampak tak? First kali nak kenal pasti isim ke fi'il ke mesti nak kena tengok makna dulu. Okey? Banyak ni. Apa dia? Tapi yang lain-lain tu lah agaknya benda lain kot yang dalam ada hamzah wasal ni. Ustazah contoh macam apa tu ayat ke 11 tu. 11, okey. Illazina amanu. Ada imro'atu samalah tu kalimah dia. Oh, betul. Itu jadinya isim lah tu. Itu isim lah. Sebab dia dimasuki oleh hamzah wasal. Lepas tu kalimahnya imro'atu sama maksud dia. Tapi yang ini hanya 8 sahaja. Kalimah lain tak ada. Tapi 8 sahaja dia berulang banyak kali dalam Al-Quran. Bukannya dalam Quran tu ada 8 sahaja. Dia ada 8 kalimah sahaja tapi banyak kali berulang. Jadi kita lebih kenal lah 8 ini adalah isim yang dimasuki oleh hamzah wasal. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Nanti kita akan sambung lagi pertemuan 2 sukun pula untuk yang akan datang ni. Ni 2 sukun ni pun kadang-kadang ramai juga terlepas pandang. So nanti yang 2 sukun ni kita akan bincang minggu depan. Panjang juga nak cerita ni sebenarnya. Poning. Ni jangan pergi dulu. So hari ni kita buat untuk yang mati. InsyaAllah. Kita bagi ruang sekejap lah kat Puan Suryati baca. Sebelum kita tutup boleh? Boleh. Tadi muka surat 10. Surat 10 Ustazah.
Okey, dia baca. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر Solihan. Pergi dekat fa. Solihan. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا خطبة وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاقكم خطبة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا betul wadhkuru balik. Boleh ulang wadhkuru. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله فلولا فضل الله فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين dengung sikit. Lakuntum minal khasirin. لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Okey, Sadaqallahul azim. Okey, kita kena balik dah. Diorang nak guna Zoom ni. Minta maaf Kak Riza, saya baru bantu. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. Terima kasih, bye. هذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf Kak Reza jangan lupa